Apakah kita dibenarkan berzikir dengan ismu zat ataupun hu dalam Islam? Apakah kita dibenarkan berzikir dengan ismu zat ataupun hu dalam Islam? Saya tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan sekedar panelis hadirin wal hadirat awizakumullah. Jadi kita apabila berbicara tentang syariah, amalan, hukum hakam ni, boleh ke tak boleh pertanyaannya. Kita bukan berbicara afdal tak afdal. Kita berbicara yajuz amla, harus atau tidak, halal atau haram, bid'ah sesat atau boleh. Ini. Bila kita berbicara ini, ada suatu kaedah yang ulama letakkan. Perkara ini mautinil khilaf atau mautinil ijma'. Ini ulama sebut ni. Contohnya saya menukil fatwa daripada Darul Ifta' Misriyah, Jabatan Mufti Mesir. Wa ma'lumun annahu la yu'taradu bimadhhabin ala madhhabin fadlan an ayyusafa al-mukhalif bid-dalal fi mas'alatin minadh-dhanniyatil khilafiyah ghayatuha an takuna ra'yan marjuhan fahiya da'iratun baina sawabin wa khata'in wa khata'in fi da'iratil ijtihad la baina haqqin wa dhalalin. Maksud dia apa? Dah diketahui bahawa tidak boleh bertentang satu madhab lawan dengan madhab yang lain secara fikih, amalan dan lain-lain. Lebih-lebih lagi untuk mensifatkan orang yang berbeza dengan pendapat dengan seseorang tersebut dengan dituduh sebagai sesat dalam satu masalah daripada perkara-perkara khilafiyah yang bersumberkan daripada isu yang zonni. Ini bukan qat'i, zonni. Zikirhu tu qat'i atau zonni? Boleh berzikirhu itu qat'i atau zonni? Ada tak sabda Nabi Muhammad SAW kata la yajuzu, tidak boleh atas engkau berzikirhu? Ada tak? Ada kan? Ini. Jadi dia masih zonni, khilafiyah. Ghayatuha, akhirnya dia adalah perbahasan tentang pendapat yang marjuh atau yang rajih. Yang mana yang unggul, mana yang marjuh. Ini. Maka dia adalah berada di dalam kawasan antara betul dan salah dalam hal ijtihad. Pendapat ni betul, pendapat ni mungkin salah. Tapi dia ada hujah, bukan tak ada hujah. Contoh dia kan. Pusing juga. La baina haqqin wa dhalalin. Ini bukan perbahasan, ini yang hak lawan dia dhalal, sesat. Inilah yang sesat, berarti yang ini hak, bukan. Ini masalah khilaf. Oleh sebab itu Al-Imam As-Suyuti dia sebut dekat dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, iaitu la yunkaru al-mukhtalafu fih wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak boleh diingkar perkara yang dikhilafkan oleh ulama, hanya diingkar perkara yang diijma'kan oleh ulama. Ada orang buat, ini baru diingkari. Kalau tak percaya Ustaz, itu Imam Suyuti ni tak muktabar. Boleh ada orang kata macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sudi saya nukil salah seorang tokoh salafi lah. Tokoh salafi di Maghribi terkenal, namanya adalah Syekh Sa'id Kamali. Syekh Sa'id Kamali dari Maghrib. Dia ajar dan ada dalam YouTube. Dia kata apa? Dia kata la inkara fi masailil khilaf atau la tabdi'a fi masailil khilaf. Tidak ada pembidaahan dalam masalah khilaf. Di waktu itu kami, nanti ada kata, Ustaz Aiman nak ambil dari YouTube no. Bukan. Itu memang ngaji dekat masjid sunnah di Rabat. Isu yang dibahas ketika itu, pakai seluar isbal atau tak isbal, lebih dari buku lali atau tak buku lali. Budaya golongan salafi pada waktu itu, siapa pakai lebih ni, di bid'ah. Betul, dibid'ahkan dia. Dia jawab la khilafa fi masail, la tabdi'a fi masail khilaf. Tidak ada istilah bid'ah membid'ahkan dalam masalah khilaf. Berkaitan tentang zikir disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Ada yang kata tak ada hadis, tak ada sumber
Yang ada tu ayat Al-Quran. Ni hadis ni, ini dibahas oleh Imam Ghazali. Fanaqulu yahtamilu ayyuqala inna ismallahil a'zam kharijun an hadzal adad. Dikatakanlah kemungkinan boleh ada kemungkinan sisi kebenaran bahawa sesungguhnya nama Allah yang agung itu luar daripada jumlah adat atau jumlah nama-nama yang diriwayatkan. Alladzi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa yakunu syarafu hadhil asma' ma'dudah bil idafati ila jami'il asma'il masyhurah indal jamaahir. Jadi mungkin ada kemuliaan daripada nama-nama yang telah ditentukan tadi dengan tambahan kepada seluruh nama yang masyhur menurut jumhur, la bi idafati ila al asma' allati ya'rifuha al anbiya wal awliya. Ada kemungkinan daripada jumlah 99 nama-nama Allah yang diriwayatkan tadi, ada lagi nama-nama yang diketahui oleh para anbiya dan para awliya, tak diingkari. Wa yahtamilu, dan mungkin saja perkara itu terjadi, ayyuqala, untuk kita katakan innaha tashtamilu ala ismillahil a'zam, bahawa ia mengandung juga nama-nama Allah yang agung, walakinnahu mubhamun fiha, akan tapi tidak diketahui padanya. Mubham tu samar lah, masih samar. La ya'rifuhu bi'ainihi illa nabiyyun aw waliyun, tidak ada yang mengetahuinya secara pasti melainkan nabi atau wali. Idh warada, kerana buktinya telah sampai kepada kita, fil khabari, daripada hadis, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa baginda SAW bersabda, ismullahil a'zam fi hatainil al-ayataini, nama Allah yang agung berada pada dua ayat ini. Ayat yang pertama, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi kalau kita tengok nama kat sini, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, wa ilahukum ilahun wahid. Ini. Lalu ada lafaz huwa, illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati Alil Imran, dan pembukaan Alil Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sabda baginda SAW, dia sabda ada Ismul A'zam, satu nama yang agung ni diulang dalam dua ayat ini. Cuba kita tengok satu-satu ayat ni. Huwar Rahmanur Rahim, Huwal Hayyul Qayyum. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak diulangi di ayat surah Al-Imran. Al-Imran, Fatihati Ali Imran. Surah Al-Imran yang diulangi adalah Huwal Hayyul Qayyum. Lalu yang di Baqarah Huwar Rahmanur Rahim. Satu-satunya isim yang diulang dua kali adalah huwa. Ini. Atas dasar ini Imam Ghazali sebut. Tak percaya Imam Ghazali. Maka Al-Imam mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dia sebut wal kathiru minal ayatil qur'aniyah ukhra tanassu ala dhalikal lafzi al-karim. Jadi ayat Al-Quran dah menyebutkan perkara tersebut. Wa amma wuruduhu fi sunnah, sedangkan datangnya daripada sunnah Nabi SAW adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Hadis itu adalah hadis sahih atau hadis hasan yang diterima oleh Al-Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, boleh rujuk. Lalu dia kata apa? Wa inda ta'ammuli najidu annal isma alladhi yataqarrar fi hatainil ayataini huwal ismu huwa. Jadi kalau dilihat-lihatlah, kita temukan kata nama, isim tu kata nama, pronouns lah kita kata. Pronouns yang berulang pada dua ayat tadi, huwa al-ismu huwa. Ia adalah kata nama atau pronouns, kata nama ganti huwa. Fa kalimatu huwa, maka kalimat huwa dhamirun fil lafzi, dia adalah kata ganti pronouns pada lafaz. Zahirul fi makna, yang zahir makna dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha fi haqqillahi ta'ala lafzun mustaqillun, kerana ia bagi hak Allah SWT ada lafaz yang mustaqil, yang berdiri sendiri. Walaysa bidhamirin ya'udu ala ghaib, ia bukanlah dhamir yang kembali kepada ghaib. Li'anna Allah ta'ala laysa bighaibin, kerana Allah Subhanahu wa taala bukanlah ghaib. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, kan? Wa huwa ma'akum, dia adalah bersama dengan kalian semua di mana pun kalian berada. Ini boleh rujuk dalam kitab
iaitu Al-Madkhal ila Tasawuf Al-Islami. Atas dasar itulah tuan-tuan dan puan-puan, adik Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, dia karang kitab nama dia At-Tajrid fi Kalimati Tauhid. Dan terkenal Imam Ahmad Al-Ghazali ini seorang sufi yang hebat, juga seorang faqih yang Imam Ghazali selalu membantu dia dalam banyak isu-isu tasawuf. Maka dia sebut di dalam kitabnya ini, iaitu dia kata apa? Fa in kunta fi alamil fana'i fawadhif ala qauli la ilaha illallah. Kalau engkau berada di alamil fana, maka muadzabahlah zikir engkau itu pada ucapan la ilaha illallah. Wa idza kunta fi alamil jazbah fawadhif ala qauli Allah Allah Allah. Kalau engkau berada di alam jazbah, maka muadzabahlah, zikirlah dengan zikir Allah Allah Allah. Wa idza kunta fi alamil qabdah fawadhif ala qauli hu. Kalau engkau berada di alam qabdah, maka muadzabahlah pada zikir hu. Ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad Al-Ghazali. Dan banyak lagi aqwal yang pernah disebutkan dalam berbagai sesi dan lain-lain. Sekali lagi saya reverse sikit. Reverse sikit lah ni. Kira-kira benda ni benda khilaf atau ijma'? Kita bukan nak ngajak, bukan perkara ini bukan untuk membahas iaitu wajib zikir hu. Bukan. Tak kata macam tu. Tak. Dah dikatakan, disebutkan oleh ulama, ini adalah bahagian amalan orang tarekat. Khusus eksklusif. Tak didedahkan, kena disorokkan kepada orang awam. Sebab takut orang awam salah faham. Kan? Dah disebutkan. Akan tetapi boleh atau tidak? Kena zikir Rasul lah Ustaz, kan lebih afdal. Siapa kata tak boleh zikir dengan zikir Rasul? Zikir Rasul, ulama-ulama tariqah amalkan dia, Masya Allah. Qutbul Irsyad Habib Abdullah Al-Haddad, ada nama dia Ratib Al-Haddad. Nama je Ratib Al-Haddad. Kalau dibuka dalam Ratib Al-Haddad ni, semua ma'thurat, semuanya ada sumber dia. Dari Al-Quran, daripada hadis, daripada wirid-wirid Rasulullah SAW. Jangan bila dengar Ratib Al-Haddad, Al-Haddad ni sufi, tak nak ni bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu ma'thurat. Wazifah Zarruqiyah. Wazifah Zarruqiyah ni adalah wirid Imam Ahmad Zarruq. Dalam dia semua Al-Quran dan Sunnah. Waktu kecil, Syekh Al-Syahid Hasan Al-Banna pergi hadir di Zawiyah Husafiyah, Zawiyah Syadhiliyah, berwirid dengan wazifah Zarruqiyah. Bila dibinanya Ikhwanul Muslimin, cerita dia pun karang kitab nama dia Ma'thurat, yang diamalkan tu kan, Ma'thurat. Sebenarnya diambil daripada idea wazifatun wa Zarruqiyah, sama, cuma nama je. Ini tuan-tuan dan puan-puan, isinya sama. Ini orang awam amalkan, amal. Ahli tariqah amal. Siapa kata tak amal? Amal, dibaca wirid-wirid tersebut. Surah Al-Mulk lepas Isyak, tariqah baca. Siapa kata tak baca? Baca. Tapi mereka juga amal lagi banyak lagi. Tak cukup dengan yang ma'thurat yang daripada Rasulullah SAW. Diamalkan juga zikir khusus di kalangan guru-guru mereka. Ini maksud dia. Dalam tariqah Syadhiliyah ada Hizib Bahar, ada Hizib Barri, ada Hizib An-Nur, dan banyak hizib yang lain. Cuba baca, cuba lihat di kalangan ahli tariqah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. So boleh atau tidak, itu pertanyaan dia. Maka untuk tutup perbahasan ini, Fadilatul Moderator, jadi ini bukan masalah ijma' keharaman, tidak. Bukan nak kata wajib juga, tidak. Nak kata ya juzu, harus atau tidak, harus. Tapi of course wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh otoriti negeri tersebut. Ni dekat mana ni? Ni Negeri Sembilan. Ada enakmen tarikat, ada ahli jilsah turuk sufiyah. Jangan ingat ahli jilsah turuk sufiyah ini cikai-cikai je. Profesor-profesor ada dalam tu tuan-tuan dan puan-puan.
Karang kitab tebal-tebal pun ada dalam tu tuan-tuan. Lulusan dari universiti hebat-hebat pun banyak dalam tu tuan-tuan. Mereka juga ada sumber, bukan tak ada sumber. Bezanya terima atau tidak sumber mereka. Kalau ada hadis Nabi SAW itu pun nak ditolak lagi, tak tahulah dia nak katanya. Nak cakap apa lagi dah. Khalas, habis dah. Ini dia, insya-Allah kita sambung sesi yang berikut. Terima kasih.